Yang saya kasihi pengurusi majlis, pengurusi masjid, barisan saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutuk imam, tutuk guru, para alim ulama, datuk-datuk, dati-datin, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana kita dapat mewakafkan sejuzuk masa kita untuk kita hadir dalam majlis ilmu di masjid yang kita harap dan dambakan termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kefahaman yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cerita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjid Quba atau di Quba, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bina masjid. Sebelum kita langsungkan perbincangan dengan lebih baik dan lebih meluas, atau sebahagian iktibar yang mungkin kita dapat ambil, maka mungkin saya akan sebut beberapa sisi-sisi yang lain sebagai mukaddimah, dan kita harap fakta seperti ini akan memberi sebuah kefahaman yang lebih baik kepada kita terkait dengan Masjid Quba, bagaimana kita dapat menginspirasikannya semasa hijrah Rasulullah SAW yang kita boleh adaptasikan dalam kehidupan kita. Saya petik daripada buku yang kami kemukakan, garis masa hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana tahun ke-14 kenabian bersamaan dengan 1 hijrah, lebih tepat lagi 8 Rabiul Awal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Quba dan tinggal di sana beberapa hari. Di mana Quba ni, kalimah Quba merupakan asal bagi sebuah telaga yang terdapat di situ. Dulu kawasan-kawasan jenis semenanjung Tanah Arak ni telaga tak banyak. Macam Malaysia, gali kat mana pun ada telaga. Air dia kena tengok tepat. Maka di Quba, di Madinah ini, di mana ada sebuah telaga yang terdapat di situ, dan kawasan itu dikenali dengan nama tersebut hingga ke hari ini, Quba tu. Jenis nama lama. Macam kita King Rara ni mungkin baru 40 tahun ataupun 70 tahun. Baik. Ia kawasan perkampungan Bani Amr ibn Auf ibn Malik ibn Aus ibn Al-Harisah. Ini berdasarkan sirah Nabawiyah. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba tu lebih kurang 3 km. 3 km. Urwah ibn Az-Zubair menceritakan bahawa Rasulullah SAW bertemu Az-Zubair dalam rombongan kaum muslimin ketika sedang berdagang dan sedang perjalanan pulang dari Syam. Az-Zubair memakaikan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar pakaian putih. Kaum muslimin di Madinah mendengar berita keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah. Mereka pun pergi setiap pagi ke Harrah, tempat berbatu hitam di pinggir Madinah, dan menunggu ketibaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menunggunya ketibaan sehinggalah panas tengah hari memaksa mereka pulang. Macam mana tuan-tuan? Lebih kuranglah maksudnya. Kalau kita duduk kat Masjid Nabi sekarang, ngadap ke arah kiblat sebelah kanan, mungkin jarak tak sampai 1 kilometer.
Dekat lagi sebelum pada ni, mana dekat sangat, selepas Masjid Rumamah, tepi sebelah sana sikit tu, lebih kurang mungkin dalam 500 meter, ada masjid lama namanya Masjid As-Sibaq. Masjid As-Sibaq ni maknanya tempat berlumba. Sahabat-sahabat dikatakan Nabi pernah berlumba lari dengan isterinya Aisyah di situ. Masa berlumba lari tu, Aisyah muda. Aisyah memang muda lah, umur dah 10 tahun gitu masa tu. Kalah Nabi. Bila dah dia umur belasan tahun dekat nak tu, berlawan sekali lagi dengan Nabi, kalah dia. Nabi kata, hak ni lawan hak lepas. Tempat tu dipanggil Masjid Sibaq. Di situlah para sahabat berlatih berlumba kuda. Dia berlumba ni bukan nak bertaruh. Dia berlumba ni untuk memakarkan diri bagi perang. Jadi di situlah mereka guna. Lepas pada Masjid Quba sikit, ada tempat tinggi, batu-bata sikit, atas bukit sikit, tempat tinggi Arafah dipanggil. Di situlah yang dipanggil Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ni zaman dulu kok, kalau kita kat bus station kan. Zaman sekarang kok lapang terbang, tempat atas orang nak lambar tangan situ, nak jumpa orang mari pula masa situ. Jadi sahabat masa tu jalan, dia tak pergi tunggu kat Quba, dia tunggu situ. Dalam sejarah kita cerita, tapi ni bukan saya nak cerita hatu. Jadi situlah yang kita selalu dengar bila Maulidur Rasul Salam, orang sebut min saniyatil wada'i. Saniyatil wada' ni nama tempat. Saniyatil wada'. Wada' tu maknanya selamat tinggal. Baik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda SAW, mereka pun menunggunya ketibaan Nabi sehingga panas tengah hari, memaksa mereka pulang. Tengok daripada jauh ada tak nampak? Tak ada. Tak ada pulang pula. Tapi dengar cerita Rasulullah telah keluar. Tapi tak tahu bila sampai. Rupa-rupanya Nabi sampai kat Quba dulu. Pada suatu hari ketika mereka pulang, ketika mereka pulang setelah menunggu sekian lama, ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, secara kebetulan seorang Yahudi naik ke salah satu bukit kecil di Harrah itu untuk melihat sesuatu yang menjadi kepentingannya. Ada seorang Yahudi. Madinah dulu ada 3 kelompok Yahudi besar. Kaum Qainuqa, Quraizah dan Bani Nadir. Ni antara puak Yahudi. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dalam keadaan berpakaian putih, seakan-akan terhalang pandangannya daripada Fata Morgana. Sebab Nabi telah dihadiahkan pakaian oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam yang datang daripada kota Syam, temu dengan Nabi sekejap, beri pakaian persalinan. Yahudi itu tidak mampu menahan dirinya sehingga dia menyeru dengan lantang, wahai sekalian orang Arab, inilah keuntungan kamu yang sedang kamu cari, yang kamu nanti-nantikan. Kaum muslimin bergegas mengambil senjata lalu menemui Rasulullah SAW di sebalik Al-Harrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam membawa mereka belok ke arah kanan sehingga mereka singgah di kawasan Bani Amr ibn Auf. Peristiwa itu berlaku pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal. Abu Bakar pun bangun berdiri menghadap kepada orang ramai dan Rasulullah duduk berdiam diri. Mulalah mereka datang daripada kalangan Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah SAW memberi ucapan selamat kepada Abu Bakar. Dia tuan-tuan, Abu Bakar jalan dengan Nabi, orang nampak tuanya Abu Bakar. Sebab itu dalam bahasa disebut Abu Bakrin Syaikhun Yu'raf wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'raf. Apa makna? Abu Bakar ni seolah-olah nampak tua dia tu, dengan rambutnya berubah banyak. Sedangkan Rasulullah lebih tua pada Abu Bakar 2 tahun. Tapi Nabi ni jenis orang smart, comel, tampang. Rambut ubah tak ada. Ada setengah riwayat menyatakan Rasulullah SAW masa hayat nak meninggal lebih kurang 16 orang saja. 16 helai rambut yang berubah. Dia tak pakai dye. Macam kita kena pakai dye, kena pakai inai. Dia tak. Ni tak perlu ikut dah.
Sebab ini fizikal yang Allah kurniakan kepada Nabi. Jadi bila duduk dua orang ni, maka orang yang tak kenal Nabi lagi, masa tu tak ada mana-mana gambar apa semua sekali, mereka duk sangka Abu Bakar tu Rasulullah. Rasulullah tak Abu Bakar. Sebab Nabi ni perangai dia tuan-tuan, dia bukan jenis geg-geg, bukan jenis cakap banyak. Senyap. Yang tu kan jawab salam semua sekali Abu Bakar. Jadi orang kata ni lah Rasulullah. Campur pula nampak tua sikit. Sedangkan hakikat Nabi lebih tua. Tiba-tiba matahari petang panah ke muka Nabi. Bila panah ke muka Nabi, Abu Bakar terus ambil selendang dia, halang panahan cahaya matahari, maka fahamlah orang hak tu hak Rasulullah, hak ni Abu Bakar. Dia kalau kita depan malu nak tanya, hak mana Rasulullah dua ni? Aib kita tanya. Buat tahu-tahu je lah walaupun tak tahu. Itu bahasa dia. Baik. Kemudian Nabi Rasulullah SAW ni sehingga Rasulullah terkena cahaya matahari. Baik. Di dekat dengan kubah masjid sekarang ni, sebelah jalan, lebih kurang dalam tak sampai 500 meter, terdapat satu telaga yang dipanggil Telaga Izik. Ialah salah satu telaga yang ada di Madinah, berdekatan dengan tempat penduduk Madinah menerima kedatangan Nabi ketika kunjungannya ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Telaga Izik terletak di sebelah barat Masjid Quba, sedikit condong ke arah selatan. Ia merupakan tempat terletaknya rumah Bani Amr ibn Auf. Sejak dari ini telaga itu dianggap sebagai telaga yang diberkati dan termasuk salah satu tenaga yang berkait dengan Nabi di Madinah, yang dipelihara oleh penduduk Madinah, ahli sejarah serta dikenali sehingga hari ini. Kalau kita pergi dekat dengan mutawif sampai Quba, nak tanya dia tunjuk, ialah boleh nak masuk kena bayar 10 riyal ke berapa, 15 riyal ke apa, bolehlah minum air tu. Tapi air tu tak adalah berkat macam air Zam-Zam. Cuma menostalgiakan lama. Diceritakan bahawa ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika tiba di sana, baginda dan Abu Bakar beristirahat di sebuah kebun yang dinamakan kebun Mustazal, iaitu bersebelahan Telaga Izik. Sekarang ni dia buat macam pagar atas tu, boleh kita semayang situ, ada semayang. Tapi pahala tak ada. Dari sudut banyak, itu ada di Quba je. Yang Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla raka'ataini fa ka'annama adda umratan. Siapa yang bersih, maknanya berwuduk daripada rumahnya, yakni hotel dia, lalu dia pergi menuju ke Masjid Quba, dia semayang 2 rakaat, dia diberi pahala seperti menunaikan umrah. Mulianya orang Madinah sampai Allah bagi macam tu, dan ia bukan terhad kepada orang Madinah. Siapa datang ke Madinah pun semayang situ pun dapat pahala. Baik. Di sana Abu Bakar telah memayungi Rasulullah tadi. Jadi ketika sampai di Madinah, baginda singgah di Quba, bahagian atas kota Madinah. Sebahagian lain menyatakan baginda singgah pada Kulsum bin Hidim atau Sa'ad ibn Khaisamah, tetapi pendapat pertama lebih masyhur. Yang ra'i Nabi di situ namanya Kulsum. Kulsum ni lelaki bukan perempuan. Baik. Hikmah kenapa Quba dipilih tempat persinggahan Rasulullah SAW. Rasulullah daripada Mekah, dia datang ke Madinah, tapi dia tak masuk ke Madinah, dia pergi dulu kat Masjid Quba. Masjid Quba tu dengan Madinah berapa jauh? 3 km je. Kalau kita gak pela-pela masuk je lah. Tapi tak, Nabi tak masuk. Apa sebab? Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat hadis yang menyebut bahawa Rasulullah SAW berhenti menetap di tempat yang tinggi di Madinah. Kata sebahagian pensyarah atau syurahul hadis Bukhari, Quba merupakan kawasan tanah tinggi, seolah-olah Nabi optimis dengan Quba dan ketinggian agamanya. Dia dalam Islam ni dia ada satu benda namanya tafa'ul. Tafa'ul ni bukan tenung nasib, tapi harapan yang baik. Contohnya kita dapat anak,
Kita beri nama anak kita dengan nama yang baik. Agar anak kita itu betul-betul kehendak nama ataupun macam orang tu, atau ikut jejak langkah, atau pegang pada agama, atau jadi orang baik, orang soleh macam tu. Ini namanya tafa'ul. Sama juga kadang-kadang cara Nabi SAW, dia pilih apa-apa benda, lokasi ke, tempat ke, cara ke, ada tafa'ul. Maka di sini kata ulama, Rasulullah SAW pilih kota Quba sebab sifat dia tinggi, nak gambarkan izzah kemuliaan agama Islam ni tinggi, kuat. Di Quba juga tempat penempatan para sahabat yang awal berhijrah. Tu poin kedua. Dia gini, kalau kita ni pendatang ataupun mula nak datang ke sebuah tempat, jangan cari tempat orang ramai. Kenapa? Tempat tu mesti harga naik, tanah mahal, ni mahal. Cari hak pinggir sikit. Orang panggil penempatan baru. Harga masa tu tak tinggi lagi. Jadi itu kaedah biasa orang pilih macam tu. Baik. Jadi sahabat ni pilih kawasan itu kebanyakannya. Selain dari mendapat dua kelebihan, Quba itu berada di tempat tinggi dan di sebelah kanan bahagian depan kiblat. Sebab itu nak pergi Quba ni, kalau kita lalu daripada Quba tu kita akan temu kat depan Masjid Nabi. Dia tak mari kat belakang tu Uhud. Kat sebelah sana tu kedudukan tu. Ini yang disebut oleh sebahagian daripada ulama yang dinyatakan tentang Masjid Quba. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila Nabi SAW sampai di kota Quba, walaupun hanya beberapa ketika sahaja, tapi Nabi bila tiba ke Masjid Quba, Nabi bina Masjid Quba. Tempat asal masjid tu sekarang ni, tempat yang kita tengok tu, hak belah depan tu, dekat mihrab tu, itu hak tapak asalnya. Sekarang dia besarlah sikit. Itu adalah sejarahnya milik Kulsum bin Hidim, hak tadi itulah. Jadi Nabi bina jadi masjid. Sebidang tanah di belakang rumahnya digunakan untuk menambak haiwan ternakan masa tu, 1400 tahun lepas. Di masjid nak perlu besar macam, tak perlulah besar macam ni, orang tak ramai. Jadi ikut kadar-kadar masa tu. Baginda juga turut menyertai dalam pembinaan masjid bersama para sahabat baginda. Asy-Syamus binti Nu'man radhiyallahu anha menceritakan, nazartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadim wa nazala wa assasa hadzal masjid Masjid Quba. Fara'aituhu ya'khuzul hajar aw as-sakhra hatta yashar al-hajar wa anzuru ila bayadit turab ala batnihi wa surratihi fayati ar-rajul min ashabihi wa yaqul bi abi wa ummi ya Rasulullah atini akfika fayaqul la khuz hajaran mislah hatta assasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Aku melihat Rasulullah SAW ketika baginda tiba selepas sehari dua, baginda singgah dan mengasaskan masjid ini, iaitu Masjid Quba. Aku melihat baginda memikul batu-bata sehingga batu-bata itu melekat dan tersusun. Aku melihat kesan putihnya tanah di atas perutnya dan pusatnya. Nampak? Sebab dulu baju tak macam baju kita ni. Ini ni kadang-kadang sekadar tak berapa jahit penuh macam kita lah. Jadi nampak. Datang seorang lelaki daripada sahabat baginda berkata, demi bapa dan ibuku ya Rasulullah, berikan batu tu pada saya. Cukuplah kamu daripada melakukannya. Tak apa, kami batu. Baginda menjawab, tidak, ambillah batu sepertinya sehingga terasasnya Masjid Quba. Masjid Quba ini tuan-tuan, betapa mulianya, digelar sebagai masjid dibina atas dasar takwa. Disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa min al-awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi
fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa daripada mula wujudnya, sudah sepatutnya lebih berhak untuk engkau salat padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka membersihkan diri. Allah amat suka kepada orang yang membersihkan diri. Dan Sayyidina Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tidak sembahyang daripada duha melainkan 2 hari, iaitu hari ketika dia datang daripada Mekah, maka ketika itu dia akan tawaf di Baitullah, kemudian dia sembahyang 2 rakaat selepas maqam, kemudian dia akan datang ke Masjid Quba. Perangai dia akan datang ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu atau seminggu sekali dia akan datang. Dikatakan Rasulullah selalu datang ke Masjid Quba sama ada menunggang kenderaan atau berjalan kaki. Seminggu sekali ataupun hari Sabtu ke, dia datang Masjid Quba. Maknanya kedudukannya luar biasa. Dan disebut oleh Zaid bin Aslam radhiyallahu an, alhamdulillahillazi qarraba minna masjid Quba walau kana bi ufuqin minal afaq la darabna ilaihi akbadal ibil. Sahabat kata, segala puji bagi Allah yang telah mendekatkan kita dengan Masjid Quba. Sekiranya dia berada di hujung dunia sekalipun, nescaya kami akan memukul unta-unta kami cepat langkahnya menuju ke Masjid Quba. Tuan-tuan, itulah kelebihan Masjid Quba. Bagaimana Allah sebut, Nabi sebut. Rasulullah duduk di Quba berapa lama sebelum masuk Madinah? Kata ulama 14 hari. Dan baginda meninggalkan Quba pada hari Jumaat ketika berada di sisi Bani Salim. Inilah pendapat dalam Zad Al-Ma'ad. Ulama telah berselisih pendapat berkenaan dengan hal ni. Ada kata 14 malam, ada kata 12 hari, ada kata 2 minggu, dan beberapa saya tak nak panjang dalam isu ini. Baik, itu kita tahu tentang Masjid Quba, dan banyak lagi apa yang boleh kita ambil manfaat daripadanya. Pertama, tuan-tuan, kita tengok Rasulullah SAW berhijrah. Dia tidak diadakan padanya seperti pemaidani merah di hampa. Nabi hijrah ni penuh dengan ujian. Ujian pertama, nak bunuh dia. Saya tak bacalah mukaddimah hijrah sebab Masjid Quba. Dan dalam keadaan musafir seperti itu, akhirnya Allah selamatkan, Allah sampai Nabi ke bumi Madinah bermula dengan Quba. Kita telah terangkan tanah tinggi, maksud mafhumnya cukup mulia. Keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Masjid Quba ni, kata ulama ada beberapa perkara. Pertama, kalau kita musafir satu tempat, kita nak bertemu dengan orang, dan kita nak semua sekali ni, kita perlu rehat dulu. Jadi Nabi telah mengambil masa yang secukupnya 14 hari atau 12 hari duduk di situ, beri kuasa, kesegaran, kesihatan satu. Dan dia boleh rancang untuk apa-apa. Ini Nabi. Sebab itu kita tengok selepas daripada dia masuk kota Madinah, semuanya kerja je. Buat je. Buat piagam Madinah. Bina masjid Nabi. Yang ni kita tak cerita. Yang ni pun panjang ceritanya. Tapi hari ni kan Masjid Quba je. Persaudarakan Aus dan Khazraj. Persaudarakan sesama orang-orang Ansar dengan orang Muhajirin. Begitu juga buat susung atur sebuah negara. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu dia perlu masa. Dan masa tu dia tak perlu macam kita lama. Kerana Nabi ni lain, sifatnya fatanah, cerdik. Allah wahyukan kepadanya, Allah suruh kita ikutnya. Tindakannya penuh dengan kebijaksanaan, hikmah dan kehebatan. Tuan-tuan,
Bila Nabi duduk di masjid di Kuba, Nabi bina masjid. Tengok. Kita akan faham bahawa apa benda dalam Islam tak boleh tinggal masjid. Nak cari kawan, cari daripada masjid. Nak cari laki bini, cari dalam masjid. Jangan cari dalam panggung wayang. Dalam masjid. Tak boleh tengok laki bini, tengok tok tua pun dulu tak apa. Dah dalam masjid. Dia macam tu, masjid. Nabi nak ajar kepada kita. Jadi Nabi ni dia ada dua. Sama ada imarah bina masjid, sama ada imarah mengimarah dan memakmurkan masjid. Dua-dua ni kena ada. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi bina masjid Kuba. Tak cukup Nabi bina masjid Kuba, macam kita baca tadi sikit daripada buku garis masa ni, panjang ni paling lengkap sirah Nabi lah, yang kita buat secara gambar-gambar dan masa. Hari Jumaat dia telah berangkat daripada Kuba masuk kota Madinah. Bila berangkat tu masuk waktu Jumaat. Lebih kurang tak jauh, 500 meter sahaja daripada Masjid Kuba. Lalu dia semayang Jumaat. Bila dia semayang Jumaat, tempat tu dipanggil sebagai Masjid Jumu'ah. Sampai sekarang boleh kita tengok. Tapak asal tu. Tengok, tak pasal-pasal dua masjid dibina. Sampai kota Madinah, kita dapati Rasulullah SAW terus fikir utamanya masjid. Maka dibina masjid Nabi. Kisahnya saya nak cerita panjang. Milik daripada dua anak yatim, daripada tempat kabilah Bani Najjar, dengan harga 10 dinar, harga tanah. Saya nak bawa bayar, panjang cerita. Hak tu saya tak ceritalah. Yang penting Nabi bina masjid. Masjidin Nabawi. 3 Nabi bina masjid. Hanya dalam perjalanan sahaja. Kemudian kita tengok lagi. Kerana perangai Nabi mana-mana pergi tempat dia semayang tu, sebahagiannya bila ada beberapa ni orang buat masjid. Maka lahirnya Masjid Kiblatain. Ketika berkhemah nak lawan musuh pada tahun 5 Hijrah. Bina khandak parit. Nabi berkhemah di tepi masjid tersebutlah mereka bina tempat-tempat tu sampai dipanggil Masjid 7. Sekarang jadi satu je, dia gabung semua dah. Sekarang besar dah atas tu. Masjid, tuan-tuan. Artinya kalau kita nak berjaya dalam hidup, kita ni orang, kita ni keluarga, laki bini, kita ni satu keluarga, anak, kita ni masyarakat, kita ni kerajaan, kita ni pemimpin, kita ni apa? Masjid jangan tinggal. Masjid tak boleh tinggal. Selama mana ada dalam hati kita cintakan masjid, nak bangun masjid, nak buat kebaikan pada masjid, nak jadikan masjid hidup, insya-Allah makmurlah negara tersebut. Sejarah masjid ni luar biasa. Nabi menyebut ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka di muka bumi namanya masjid. Kita ada masalah pergi masjid? Tak ada masalah, lagilah kena pergi. Cerita Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Abu Umamah ni Allah uji dia ni apa kedana, hutang banyak. Hutang banyak, tak lepas bayar. Waktu duha dia duduk seorang dalam masjid Nabi. Nabi tanya, ya Abu Umamah, ma hamalaka ala haza? Apa benda yang menyebabkan kamu jadi gini? Dia kata, irtakabatni duyun ya Rasulullah. Saya telah ditanggung atau ditunggang oleh hutang yang banyak. Ya Rasulullah, berat. Tak lepas.
Tapi tengok Nabi. Dia Nabi ni, dia tak macam setengah orang tu bagi lalu duit. Mutang berapa? 4,000 dirham. Okey, kita bayar. Bukan. Kalau Nabi buat macam tu boleh selesai. Tapi esok 14 orang dah mari pula. Lusa 38. Jadi ramai. Tak ada benda. Tapi Nabi ajar cara. Caranya hati tu mesti kena kuat, kena faham, kena yakin, kena kerja, kena buang sifat-sifat yang negatif. Nabi kata, "Munah tak aku ajar kepada kamu satu doa, kalau kamu beramal, kamu akan selamat daripada hutang tersebut, langsai walaupun banyak." Nak sangat ya Allah. Nabi kata, katakanlah, "A'udzubika." Nabi kata, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal." Hadis ni ada 8 masalah yang Nabi minta kita berlindung. Keluh kesah, duka cita. Begitu juga bakhil, begitu juga kedekut. Bakhil, kedekut samalah. Begitu juga dengan lemah, begitu juga dengan penakut, begitu juga dengan kita kata dikalahkan oleh orang-orang ni semua sekali. Semua ni saya sebut dalam buku kami, inilah doaku. Macam mana akhirnya Abu Umamah selesai daripada hutang, senyum, dan dia boleh infak banyak dan dia jadi orang kaya. Tuan-tuan, cara tu biar betul. Bukan makna doa saja. Usaha ada seumpamanya. Tu antaranya. Jadi bila kita tengok Nabi datang kota Madinah, asalnya tak ada apa satu. Asalnya zero, sifar. Tapi Nabi boleh bina satu masyarakat yang baik. Nabi boleh bentuk jiwaan manusia. Sebab kita ni tuan-tuan, jangan kita tengok fizikal. Kalau kita tengok fizikal nampak okey semua. Pakai baju ni macam ni depan saya ni, semua nampak okey. Tapi kalau kita pergi seorang, Ji ada masalah tak? Dia kata, awak dah tanya orang, dah awak tak ada masalah ke? Tengok, sah dia ada. Semua ada masalah. Kadang-kadang masalah dengan anak. Kadang-kadang mari masjid ni sebab masalah dengan bini. Mari masjid, payah ke duk bising, mari masjid. Kadang-kadang masalah dengan jiran. Kadang-kadang masalah duit. Kadang-kadang masalah tak. Masalah ada semua. Sebab itu cerdik pandai kata, Syekh tak ada masalah. Dia kata, siapa yang kata dia tak ada masalah, itulah masalah dia. Kan pening tuan-tuan. Jadi kita tengok, kita pernah dah hidup, kita rasa saja je. Kadang-kadang fikir-fikir baik mati. Kadang-kadang kita fikir tak tahulah, kata. Susah sungguh, kata. Orang kata hidup susah, mati pun susah. Dah mana senang? Nabi bina masyarakat insaniyatil insan, ketenangan. Salah satu nak tenang, mari masjid. Sebab itu orang duduk masjid ni ramai boleh tidur. Umar dah tidur, masjid tidur. Masa terutamanya khutbah Jumaat, lagilah sedap tidur. Masjid tenang. Sengaja Nabi bina masjid ni nak signal dan nak isyarat mana-mana tempat yang hebat, masjid kena kuat. Tuan-tuan baca sejarah macam mana. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, adik kepada Syekhuna Syekh Allamah Wahbah Az-Zuhaili. Dia karang satu kitab bertajuk Qadaya Mu'asirah. Dia sebut tentang daurul masjid. Apa makna peranan masjid. Dia sebut ada 6 sekurang-kurangnya. Kita jangan ingat satu je, bukan semayang je. Dan bukan tempat belajar je. Bahkan tempat penyelesaian masalah. Tempat cari solusi. Macam-macam. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab nak lantik panglima tentera Islam. Dia mari masjid. Tengok ada seorang lelaki yang tubuh tegak sedang sembahyang sunat. Allah.
Sayyidina Umar tertarik, nampak tertib semayang. Sayyidina Umar terus duduk congok tepi dia, tunggu. Sudah beri salam, Sayyidina Umar kata, inni ara mustamilak. Saya ingat saya nak guna awak. Laki itu kata, amma jabiya fala wa amma ghaziya fana'am. Ya Amirul Mukminin, kalau kamu nak guna aku sebagai pengusi pungutan zakat ataupun terayah. Tapi kalau nak guna aku sebagai orang perang, aku nak. Dia tak macam kita nak tu mudah. Dia dah, dia sahabat. Sayyidina Umar kata, bal ghaziyan insya-Allah, bahkan perang. Siapakah orang itu? Orang itu adalah Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu an. Kisahnya luar biasa. Lantik jadi panglima tentera Islam. Pergi perang, nak lawan musuh. Depan sama depan. Dia panggil bala tentera Islam semua. Dia kata, hari ini kita akan perang. Ini nasihat dan wasiatku yang terakhir. Aku akan takbir 3 kali. Takbir pertama, kamu siaplah nak pergi tandah, nak ni, nak mandi, nak ni. Semua sekali. Jarak tu mungkinlah setengah jam ke. Aku akan takbir kedua. Kamu akan ikat tali sepatu, tali slipper semua sekali ni, kemah, pedang semua sekali siap. Dan aku akan takbir kali ketiga. Jangan lagi di kanan kamu berpaling, tapi hadaplah musuh sebagai singa yang lapar. Kemudian kata dia, satu lagi permintaan aku yang terakhir kepada kamu semua. Kamu hendaklah mengaminkan doa aku. Semua pun angkat tangan. Lalu dia doa, Allahumma ja'alni awwala syahidin fi hadhihi al-ma'rakati binasrin wa fathin 'alal muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang pertama mati syahid dalam peperangan ini, tapi dengan bayaran Engkau beri kemenangan dan pembukaan kepada umat Islam. Kata ahli sejarah, bila dia takbir kali ketiga, dia pergi bagai singa yang lapar menerkam musuh. Dan dia antara orang yang pertama yang gugur. Selesai perang, Islam menang dengan bergaya. Orang cari panglima ni, didapati tikamang, liang luka, nyawa-nyawa ikan. Lalu dia angkat kepalanya di atas ribaan. Dia celak mata, dia tanya, ma fa'alallahu bil muslimin. Apa yang Allah lakukan kepada orang Islam? Lalu mereka kata, Allah bagi kemenangan kepada orang Islam. Kembali sikit tadi, bagaimana Nu'man bin Muqarrin bila tahu Allah beri kemenangan. Lalu dia berkata, tulis surat kepada Amirul Mukminin dan sampaikan salam aku, ceritakan. Kemudian dia meninggal dunia. Poin yang saya nak adalah, inilah orang daripada masjid. Orang yang datang daripada masjid. Barakahnya besar. Itu yang kita fahami. Kenapa umat Islam berjaya zaman dulu? Mereka mengimarahkan masjid. Maka Allah mengimarahkan hati-hati mereka, kehidupan mereka. Allah jadi macam tu. Masjid ni, kita tengok daripada awal lagi, terlalu banyak orang yang akan nak sumbang, infak. Nabi bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bina masjid kerana Allah, maka Allah akan bina rumah istana dalam syurga. Ada dua riwayat. Sama ada man bana lillahi masjidan atau wa man bana masjidan lillah. Dan satu riwayat yang ketiga, Nabi sebut, setakat mana yang kita nak bina masjid, kita kena sumbang. 10,000, 20,000, 40,000,
10 juta, 20 juta. Jumlahnya Nabi tak bagi tahu maksimum, tapi Nabi bagi tahu minimum. Nabi kata apa? Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina masjid semata-mata kerana Allah, walaupun sekadar mafhasi qutatin. Apa makna mafhasi? Sarang burung hak kecil, burung ciok, burung pipik. Burung hak kecil tu dia buat sarang besar ni je cuma. Mungkin satu bata je. Mungkin dia bina 10 riyal je. Selama mana dia ikhlas, dia berhak. Artinya rahmat Allah luas. Dia tak nanti banyak. Itulah hebatnya janji Allah. Quba, tuan-tuan, dalam bahasa mudah, muqaddimah. Kita tengok, kita tahu corak Nabi. Corak Nabi tak boleh tinggal daripada masjid. Saya baca dalam buku ni, sejarah hidup Nabi, akhir hidup Nabi. Dia buat macam countdown. 10 hari sebelum Nabi wafat. 29 hari bulan Safar tahun 11 Hijrah. Nabi pergi ziarah di satu tempat namanya Baqi'. Nabi beri salam kepada ahli Baqi'. Assalamualaikum. Ya dara qaumin mu'minin. Antumus sabiqun. Wa inna bikum lalahikun. Allahumma fil lana walakum, seumpama itu. Sudah Nabi ziarah Baqi'. Nabi pulang, masa itulah Nabi sakit, kepala nak sakit sangat. Start daripada masa tu, hampir 14 hari Rasulullah wafat. Nabi ni dalam hidup dia tak pernah sembahyang kecuali di masjid. Tak pernah sembahyang kecuali berjemaah. Kecuali dikatakan dia wakil Abu Bakar jadi imam sembahyang 17 waktu. 17 waktu. Dia kata mur Aba Bakrin falyusalli bin nas. Aisyah isterinya kata, ya Rasulullah, Bakar ni orang cepat menangis gini-gini suruh orang lain. Dia kata innaki min sawahib Yusuf. Mur Aba Bakrin falyusalli bin nas. Mu ni perangai macam lah puak-puak perempuan kisah Nabi Allah Yusuf, banyak batu. Suruh Abu Bakar jadi imam. Siapa tahap tu? Artinya cintanya. Dan bila Nabi reda sehari sebelum meninggal, reda sikit, dia pergi masjid sembahyang. Papah 2 orang sembahyang. Dan waktu sebelum akhir Rasulullah SAW wafat, dia tak lagi masjid, tapi dia tengok kok tikar zaman dulu kok macam daun pelepah kema tu dibuka. Rumah Nabi tu makam Rasulullah sekarang lah. Kubur dia tu tepi tu. Dia buka, dia tengok saja. Dia tunjuk tangan. Oh, sahabat tengah sembahyang ni, masing-masing tengok ni suka. Nabi kata teruskan sembahyang. Itulah kali terakhir sahabat tengok wajah Nabi semasa hidup. Masjid. Dia tak boleh lari, tuan-tuan. Cinta kepada masjid. Seorang sahabat, seorang tabi'in yang terkenal bernama Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Ni pakak tabi'in. Bapaknya sahabat Nabi, atuknya sahabat Nabi. Di samping ada hubungan dengan Rasulullah SAW dari segi kekuresyannya. Dekat bukan jauh. Amir ni tua. Dia duduk Madinah, dia selalu datang masjid. Sampai dia demam, dia sakit. Sakit pun nak datang masjid. Bila nak datang masjid, orang kata, Allah, berehatlah Allah. Tu, berehatlah. Huzur dah. Dia angkat muka dia kata, wallahi, ni bahasa yang kita tak mampu buat. Wallahi,
jika sekiranya kamu dengar azan, kamu hanya berhak cari aku di 2 tempat je. Pertama, dalam masjid. Kedua, kalau kamu tak nampak aku dalam masjid, carilah aku di kubur. Maknanya aku mati dah tu. Dipapah, dibawa ke masjid semayang. Tok Imam rokok, dia rokok. Tok Imam sujud, dia sujud. Tok Imam bangkit daripada sujud, dia sujud. Siapa Tok Imam beri salam, dia sujud. Orang tengok mati dalam sujud. Cintanya kepada masjid, mati dalam sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Kerana sayang masjid. Jadi kita ambil kesimpulan masjid. Nak sedekah ke masjid, sedekah. Kita masuk masjid, kita bagi duit, seni juga sebahagian. Masjid kalau boleh ni pasal lapu ni semua sekali ni menyebabkan kita boleh mari semayang nampak muka dak tepuh gelap. Betul. Zaman Nabi dulu gelap. Pakai gelap habis. Iyalah mula-mula itu. Ni 1400 tahun. Tiba-tiba datang seorang yang asalnya beragama Kristian yang hebat masuk Islam. Namanya Tamim Ad-Dari, yang pernah naik kapal bawa satu pulau tengok Dajjal. Cerita benar dalam Sahih Muslim. Bila dia masuk Islam, dia ada beberapa hadis yang diriwayatkan, termasuk hadis Ad-Dinun Nasihah. Dia tengok pasti masjid. Dan jadi dia panggil hamba dia membuat pelita. Buat pelita cerah. Baru nampak muka Abu Bakar, nampak muka Umar, nampak muka sahabat-sahabat ni kenal. Tiba-tiba Nabi masuk, Nabi kejut. Hei, siapa buat ni? Senyap sahabat semua. Jawab, Tamim saya. Orang kata Tamim. Nabi kata, ya Tamim, kamu. Tamim kata, sebenarnya hamba aku ataupun orang bawah aku buat ni. Nabi kata, nawwarallahu qalbak. Semoga Allah mencahayakan hatimu atau kehidupanmu kerana kamu mencahayakan rumah Allah. Mana Nabi setuju lah. Yalah zaman sekarang tak sesuai lah pakai pelita. Kan tak ada minyak pula payah. Pakai gini comel ni. Dia lagi modern. Erti masjid. Nabi suka. Dan dia dikatakan antara orang yang fikir nak buat mimbar. Satu riwayat seorang wanita tengok Nabi duk khutbah, duk cegak. Orang panggil apa ni, berdiri je. Dia kata tak jadi. Dia suruh buat mimbar. Mimbar tu 3 anak tangga. Naik, Nabi setuju, Nabi naik. Nabi khutbah atas mimbar. Tengah Nabi khutbah atas mimbar, tiba-tiba tengok satu batang kurma menangis tepi. Nabi turun, Nabi pujuk, jangan nangis, tak apa. Kita tak ada benda kayu ni tak nangis dah depan kita. Tak tahu pun kita. Itu Allah tunjuk. Ada sahabat kita seorang, nama dia Dakmi. Dia buat lagu Sepohon Tama. Tama tu. Sebenarnya ada cerita yang disebut oleh ramai dalam sejarah cerita macam tu. Tapi nak ceritanya Nabi boleh terima pembangunan bina mimbar tu. Jadi mimbar sekarang kita tengok zaman sekarang ni, kalau kita duduk depan masjid Nabi kita tengok tinggi pada ni lagi dah. Dekat dengan tu tinggi dia punya style tu. Tapi sebenarnya 3 tingkat. 3 anak tangga Nabi duduk yang. Nabi suka orang yang beri sumbangan macam mana ke masjid ni. Dan masjid Nabi ni makmur tuan-tuan. Sebab itu mereka kata nak tahu satu tempat tu baik tak baik, tengok masjid macam mana. Qiyamul Lail dibuat di masjid. Saya sebut dalam buku Kelebihan Tahajud Malam. Qiyamul Lail pokok ni semayang. Semayang masjid. Dia tak kira semayang. Kisah-kisah orang Qiyamul Lail dalam masjid banyak. Baca Quran, hafaz banyak dalam masjid.
Kita tengok Allah hebat mereka baca Quran masjid. Sedekah cukup banyak tuan-tuan. Saya sebut dalam keajaiban sedekah. Banyak orang sedekah, masya-Allah. Masjid ni dia luar biasa tuan-tuan. Sebab itu bila kita kata ambil semangat Masjid Quba, kita kena faham cara Nabi masjid kena ada. Bukan sekadar dalam hati ada masjid, tapi dalam fizikal kehidupan dalam ada masjid. Saya pernah jadi mufti wilayah tuan-tuan, tak lama, dalam 6 tahun. Tapi alhamdulillah banyak saya dapat maklumat, dapat cerita yang baik-baik. Ada satu bangsa tu, sama ada Bangladesh ataupun sama ada Sri Lanka, saya lupa dah. Dia mari ke Amba, mari cakap nak suruh resmi surau. Lepas tu dia nak ajak saya makan. Saya kata boleh lah, tengok jadual, kita setuju datang. Jadi bangsa-bangsa ni hak Islam Muslim datang. Saya lupa dah kat Caukik ke kat mana, adalah tempat tu saya pergi. Sambut. Makanan dia pun sedap. Dia makannya nasi dia tu dia ada jenis, kita kata cili padi tu letak dalam jenis pedah. Kita pun rasa pelik kan, apa benda nasi makan pedah ni, tapi sedap. Beras dia pun lain. Cuba carilah. Memang sedap makanan dia. Sahabat ni cerita, dia kata, Ustaz tahu tak? Datuk tahu tak? Kata apa? Sini ni banyak karaoke, banyak waliyazbillah pelacuran kawasan tu. Tapi dengan sebab kami bina surau, adanya azan, pakat lari habis. Ada pula tahfiz, makmur kawasan tu. Yelah kita baca hadis sahih, syaitan bila dengar azan, dia berlari. Bukan berlari biasa, bukan berlari anak, berlari dalam riwayat kata sampai terkentuk-kentuk. Riwayat sebut. Nak sebutnya maknanya lari sungguh. Jadi rupa-rupa masjid ni tak. Saya boleh cerita banyak tentang masjid, tapi masa tak sempat. Cuma jagalah masjid, cintalah masjid, binalah masjid. Ajak anak isteri kita seminggu sekali pakat marilah masjid. Kalau boleh setiap hari lah, setiap waktu. Saya pergi ke Mekah baru lagi dah 4-5 bulan lepas. Jadi ada syekh saya, sebab saya dulu belajar Madinah. Saya temu syekh, saya telefon. Saya tanya dia satu soalan. Saya kata, syekh, ada ke tak orang Madinah ni kerja dia setiap waktu dia mesti datang masjid ni? Oi, ramah, dia kata. Kalau kita mana ada komitmen. Minta maaf, mam. Kadang-kadang mam pun tak datang. Hak tukar ceramah lagi lah. Dia datang ikut hari tugas je kadang-kadang. Nak cerita, maknanya komitmen nak datang tu sungguh. Saya beritahu, saya tak mampu lagi nak datang setiap waktu ke masjid. Saya jealous. Tapi ada orang duduk di Madinah tiap waktu dia iltizam. Cerita zaman Sa'id bin Musayyib, Sayyidut Tabi'in yang faqih. Dia kata 40 tahun aku tak pernah luput takbiratul ihram sama imam. Saya mari tadi pun tayak akhir ya, imam. Tengok. Dan dia juga beri kata 20 tahun dah, ketika mana Tok Bilal azan, aku sudah berada dalam masjid. Hebat tak orang macam ni? Ini orang istiqamah. Tak apalah tuan-tuan, kita cubalah sikit sebanyak. Dan saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bahasa pada Tok Imam, pada pengurusi masjid pada sini. Cerita bab masjid ni memang luar biasa. Jadi ambillah semangat masjid pertama Nabi bina dalam hidupnya, Masjid Quba, menjadi satu deklarasi kepada kita untuk kita cinta masjid
dan ringan tangan kalau ada orang nak bina masjid 10, 15 riyal, 20, 50 riyal mengikut kemampuan kita. Mudah-mudahan itulah aset dan saham akhirat kita insya-Allah. Sekadar itu, sekali lagi saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, anta win. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.